Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jemaah surau Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai ayat 248 daripada surah Al-Baqarah. So, pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 249 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Baik, dekat sini Allah Ta'ala berfirman, kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia bahagian daripada pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah Ta'ala. Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala. Ini sambungan kisah Talut yang diangkat sebagai pemimpin pada ketika itu untuk memimpin perang menghadapi Jalut. Ya. Pada awalnya, sebagaimana yang kita bahaskan pada ayat sebelum ni, orang-orang Bani Israel meminta supaya dilantik kepada mereka seorang raja atau seorang pemimpin yang akan memimpin mereka untuk berperang di jalan Allah. Maka pada ayat 246 sebelum ni, Allah Ta'ala cerita,
alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka berkata kepada Nabi mereka pada ketika itu, Nabi itu menurut satu pendapat bernama Syamuel, wallahu alam, Allah tak sebut nama Nabi tersebut, dan ada yang mengatakan Nabi ini adalah Syam'un, ya. Ub'ath lana malikan, ib'ath lana malikan, utuslah kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, supaya kami berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala pun memilih Talut sebagai pimpinan perang mereka, ya, sebagai pimpinan perang mereka. Tetapi ketika mana diwajibkan ke atas mereka berperang, Allah Taala kata ramai daripada mereka berpaling, tidak mahu ikut berperang di jalan Allah. Jadi ayat 249 ini Allah Taala nak mendetilkan cerita itu. Bagaimanakah mereka enggan ikut berperang dengan Talut, dan bagaimana pula Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Talut ketika menghadapi Jalut dan bala tenteranya. Baik, Allah berfirman pada ayat 249 ni, falamma fasala Talutu bil junud, ya, ketika mana keluar Talut beserta bala tenteranya, ya, dikatakan pada ketika itu tentera yang ikut bersama-sama dengan Talut ni wa kanu 80,000, mereka berjumlah 80,000. Oh, ini jumlah yang sangat ramai, 80,000 tentera. Apabila mereka keluar, rupa-rupanya fa asabahum harrun wa atashun, ketika itu musim panas yang luar biasa, sehingga kan mereka pun merasa dahaga yang amat sangat. Dalam keadaan yang seperti itu, ia pun berkata, qala innallaha mubtalikum binahrin, sesungguhnya Allah Ta'ala menguji kamu dengan sebatang sungai. Orang yang dalam keadaan dahaga, sangat panas, berjumpa dengan sungai, ikutkan nafsu. Ikutkan nafsu, kita mesti nak minum, kita mesti nak mandi, kan? Nak hilangkan dahaga, nak hilangkan panas tu. Tetapi Talut mengatakan, innallaha mubtalikum binahrin, Allah Ta'ala menguji kamu dengan sebatang sungai. Ujian dia tu macam mana? Faman syariba minhu falaysa minni, siapa-siapa yang minum daripada air sungai itu nanti, falaysa minni, dia bukan bahagian daripada aku. Artinya siapa yang minum daripada sungai tersebut, maka ia tidak menjadi tentera ataupun ia dipandang orang yang tidak taat kepada Talut. Ia bukan bahagian daripada tentera Talut, dia terkeluar daripada pasukan Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan sesiapa yang tidak meminumnya, fa innahu min jundi alladhi yuqatiluna ma'i, maka ia termasuk golongan daripada aku yang ikut serta berperang dengan aku. Ini diuji. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang dia ambil satu ceduk, dua ceduk dengan tangan dia untuk minum, itu tak apa, itu dikecualikan. Artinya kalau dia sekadar minum, dia ambil satu ceduk dengan tangan dia, dia minum, tak apa, itu boleh. Maknanya kalau ada tentera yang minum satu ceduk dengan tangan dia, dia masih boleh ikut dengan Talut. Tapi kalau minum sampai puas-puas dan minum banyak, tak boleh ikut lagi. Jadi ada ujian dia. Daripada sini para ulama menyebutkan, kita ambil satu ibrah, bahawa ketika mana kita melakukan perintah Allah itu pun ada ujian dia. Jangan kita ingat tak ada ujian.
Mereka pergi perang ni atas perintah Allah Ta'ala. Mereka ni sedang jihad. Jihad itu adalah perintah Allah Ta'ala. Dalam mereka menjalankan itu pun masih ada ujian. Iaitulah sebatang sungai. Mereka dalam keadaan yang sangat dahaga, cuaca amat panas, so tentulah mereka amat berhajat dengan sungai. Ada sungai tetapi Allah jadikan sungai itu sebagai ujian bagi mereka. Sehingga kan siapa yang minum, siapa yang minum daripada situ, bukan lagi masuk bahagian golongan Talut, dan sesiapa yang tak minum ikut dengan Talut, dan sesiapa yang hanya ambil satu ceduk, dua ceduk dia minum, dia masih termasuk bahagian daripada Talut. Maka para ulama mengambil ibrah daripada sini, ya, bahawa ketika mana kita menjalankan perintah Allah itu pun kita tak pernah luput dari ujian. Kita buat kebaikan pun ada ujian dia. Ada. Kita nak datang sembahyang berjamaah, ada ujian dia. Kita belajar agama, ada ujian dia. Kita bersedekah, ada ujian dia. Kita berpuasa, ada ujian dia. Kita sampaikan ilmu agama, ada ujian dia. Sentiasa ada ujian. Dan Masya Allah, kita perlu ingat bahawa Allah bagi kepada kita ujian bukan kerana kita berdosa. Bukan. Kadang-kadang ada persepsi yang agak keliru, kurang tepat. Orang menganggap Allah Ta'ala bagi dia ujian kerana dosa dia. Tak, kita diuji bukan kerana dosa. So Allah uji kita kerana apa? Kerana Allah cinta. Sebab Allah cinta. Maka dikatakan dalam hadis Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtala." Atau "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila Allah cinta kepada hamba-Nya, Allah bagi dia ujian. Sebab itu mungkin orang berfikir, kita dah buat kebaikan, mengapa ada ujian lagi? Ya ada. Kerana Allah cinta dengan kita. Jadi Allah bagi ujian bukan kerana Allah marah, bukan kerana Allah benci, kerana cinta. Cinta itu mesti diuji. Tahap mana sebenarnya keimanan orang ni? Tahap mana sebenarnya ketaatan dia kepada Allah? Maka Allah kena uji. Allah nak tengok tahap mana. Ada orang kadang-kadang bila dia diuji sikit, dia berhenti daripada buat kebaikan. Berhenti. Ini artinya tahap keimanan dia setakat tu saja. Macam mereka ni dah bergerak dah. Dah bergerak nak pergi perang ni. Ya. Jumlah mereka begitu ramai. Di tengah-tengah perjalanan datang ujian tu. Datang ujian. Sehingga kan nanti Allah Ta'ala sebut selepas ini, "Fasharibu minhu illa qalilan minhum." Kebanyakan daripada mereka minum daripada situ. Kecuali hanya sedikit saja. Maka para ulama tafsir kita mengatakan, seperti mana dikatakan oleh As-Suddi, beliau mengatakan, "Syariba minhu 76,000,000." Minum daripada sungai itu sebanyak 76,000. Wa tabaqa ma'hu 4,000,000. Yang tinggal bersama-sama dengan Talut hanya 4,000 saja. Artinya dari 80,000, 76,000 minum, mereka puas-puas daripada sungai itu. Akhirnya mereka tidak menjadi pengikut kepada Talut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit. 4,000 saja. Bayangkan, dari 80,000, baki dia hanya tinggal 4,000 saja. Sangat sedikit. Maka kadang-kadang ramai juga orang gagal. Allah Ta'ala uji ketika mana ia melakukan kebaikan. Kita dah buat kebaikan, ada ujian, kita berhenti. Ada pelajar agama,
dia dah berniat nak sungguh-sungguh belajar, ikut kuliah, dengar sana sini kuliah, ada ujian sikit, berhenti, tak nampak lagi. Ada orang dah rajin datang ke surau, alhamdulillah, Allah bagi sikit ujian, ada masalah sikit, tak nampak lagi surau. Ya, gitulah, gitu banyak. Jadi jangan kita ingat ketika mana kita melakukan kebaikan dah tak ada ujian. Ada, ujian itu sentiasa ada. Jadi kita kena sentiasa ingat, Allah uji kita bukan kerana Allah marah, tetapi kerana Allah cinta dengan kita, dan Allah nak tengok takat mana kita punya kecintaan pada Allah. Maka dalam surah Al-Ankabut itu Allah Ta'ala kata, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, mengira bahawa kami biarkan mereka berkata amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Dalam Al-Quran Allah tak sebut dekat mana sungai ini. Ya. Tetapi ulama tafsir kita ada menyebutkan bahawa sungai ini berada di antara Palestin dengan Jordan sekarang. Letak dia antara Palestin dengan Jordan sekarang, seperti mana dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala alaih. Kerana kalau kita membaca sejarahnya peperangan Talut melawan Jalut ini, itu berlaku di kawasan Palestin sekarang. Ya, di kawasan Palestin sekarang. Jadi ulama mengatakan bahawa Jalut itu ia daripada bangsa Palestin zaman dahulu. Konon disebut bangsa Amalek pada ketika itu. Jadi dia tokoh penguasa pada ketika itu dekat sana, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. فَلَمَّا جَاوَزَهُ, apabila mereka telah menyeberangi sungai itu, ya, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, ketika mana Talut dan orang-orang yang beriman besertanya menyeberangi sungai itu, yang mana tadi tinggal jumlah dia hanya sedikit itu saja. Qalu, berkatalah mereka, ya, agak ramai yang berkata daripada kalangan yang beriman ni, yang mengikut kepada Talut ni. Apa mereka kata? La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, ay la qudrata lana ala qitalil a'da. Kita tak ada kekuatan lagi lah untuk memerangi musuh kita ni, iaitulah Jalut beserta bala tentera dia yang begitu banyak. Sebab tadi dah ramai yang minum tu, tinggal hanya 4,000 saja, jumlah sedikit, tengok Jalut dan tentera Jalut begitu ramai, maka berkatalah beberapa orang, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih, kita ni tak ada power lagi lah, tak ada kekuatan lah kita untuk menghadapi Jalut, jumlah kita sedikit, mereka begitu ramai. Ya. Lalu Allah Ta'ala sebut, قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله, berkatalah orang-orang yang yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Kam min fi'atin, berapa banyak, min fi'atin qalilatin, dari kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atan kathiratan, dapat mengalahkan kumpulan yang ramai, biiznillah, dengan izin Allah. Ketika mana ada yang meragukan, atau ketika mana ada yang merasa bahawa tak kuat untuk menghadapi kumpulan yang ramai ni,
maka orang-orang yang kuat keimanan dalam hati dia. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkata orang yang percaya ia bahawa dia akan berjumpa dengan Allah. Begitu banyak kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Ia sentiasa optimis. Ya, optimisme dia luar biasa. Yakin bahawa kumpulan yang ramai belum tentu boleh mengalahkan kumpulan yang sedikit. Sejarah mencatat kumpulan yang sedikit sering mengalahkan kumpulan yang ramai. Para ulama kita mengatakan inilah salah satu hikmah orang yang percaya akan berjumpa dengan Allah. Orang yang yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Allah dan ia sedang melakukan perintah Allah, maka dia percaya Allah akan beri pertolongan. Tak kiralah jumlah dia sedikit ke jumlah dia banyak, dia percaya Allah Ta'ala akan bagi pertolongan. Maka dikatakan falaysa an-nasru an kathratil adad wa innaman nasru min indillah. Allah Ta'ala bagi pertolongan bukan melihat berapa ramai jumlah, tak, tetapi pertolongan itu datang daripada Allah. Falaysa an-nasru an kathratil adad, kemenangan itu tidak dilihat daripada jumlah yang ramai, tetapi kemenangan itu datang dari Allah. Inilah keyakinan orang beriman. Orang beriman dia percaya bahawa kemenangan itu mutlak datang daripada Allah, bukan daripada senjata yang dimiliki, bukan daripada jumlah tentera yang ada, bukan dilihat daripada pasukan yang ada. Kemenangan itu Allah Ta'ala yang beri. Namun ini tidak bererti bahawa tidak penting kita membuat persiapan. Perlu membuat persiapan, dan Allah sendiri perintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, supaya membuat persiapan. Tetapi percayalah, persiapan sehebat apapun, sematang apapun persiapan itu, kalau bukan Allah yang beri kemenangan, tak ada apa-apa kemenangan. Tidak ada kemenangan. Itu keyakinan orang-orang yang percaya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana orang-orang yang percaya akan berjumpa dengan Allah Ta'ala ni, dia punya keyakinan begitu kuat kepada Allah Ta'ala, sehingga kan dia percaya, yakin dengan sebenar-benarnya kemenangan hanya datang daripada Allah, bukan dilihat dari jumlah yang ramai. Dan Masya Allah, ini memang dicatat oleh sejarah bagaimana kadang-kadang kumpulan yang dipandang lemah, kumpulan yang dipandang sedikit jumlahnya, mampu membalikkan, mampu menewaskan kumpulan yang banyak. Mengapa? Allah beri kemenangan. Kita kalau membaca sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun, ketika mana berlaku peperangan Badar, bagaimana Allah bagi kemenangan itu, maka kita perlu belajar, ambil ibrah daripada sini, ya. Kumpulan yang ramai itu tak sentiasa menang. Malah jumlah yang ramai itu kadang-kadang simbolik dia dengan buih. Hanya ramai saja. Hanya ramai saja. Kumpulan yang sedikit berkualiti, mempunyai iman yang mantap, inilah biasa yang mampu mengubah keadaan, mampu menewaskan jumlah yang ramai itu. Namun hati mereka kosong daripada keimanan. Jadi kita pun tak boleh kita mengukur kemenangan itu hanya daripada jumlah saja. Ya, tak boleh kita mengukur kemenangan daripada jumlah yang ramai saja. Jumlah yang ramai belum tentu akan mendatangkan kemenangan. Kalau kita baca sejarah, tentu kita akan banyak menemukan bukti-bukti ini, bagaimana Allah memberi pertolongan kepada kumpulan yang sedikit
dan mampu mengalahkan kumpulan yang ramai. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ma'as sabirin, dan Allah sentiasa beserta dengan orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah dekat sini, pertolongan Allah Ta'ala tu ialah Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang bersabar. Allah sentiasa beserta, artinya Allah Ta'ala sentiasa memberi pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Maka ulama kita mengatakan seperti mana Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan sebab utama untuk dapatkan pertolongan Allah itu ialah sabrul abdi lillah, kesabaran seorang hamba kepada Allah. Kesabaran dia dalam kita melakukan perintah Allah itu pun, ujian dia ada. Ujian dia ada. Sebagaimana kita mampu menjayakan itu terus, tentu kita perlukan pertolongan Allah. Apa amalan supaya kita dapatkan pertolongan Allah Ta'ala? Sabar. Sabar dalam ujian Allah Ta'ala. Sabar menjalankan perintah itu. Sabar meninggalkan tegahan-tegahan Allah. Sabar menahan diri kita daripada bermaksiat. Dan sabar kita menghadapi ujian, kesakitan yang menimpa kita. Apabila itu kita jalankan, maka ma'unatullah, pertolongan Allah pasti akan hadir. Pertolongan Allah pasti akan hadir. Mari kita lihat sambungan ayat Allah Ta'ala ni, ayat 250. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan apabila mereka keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap orang-orang yang kafir. Masya Allah, ketika mana berhadap-hadapan Jalut, Talut dan bala tenteranya berhadapan dengan Jalut dan dengan bala tenteranya, ya. Qalu, mereka berkata, mereka berdoa kepada Allah. Pada ketika itu mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita perhatikan doa ni, ada tiga permintaan. Ada tiga permintaan. Yang pertama, afrigh alaina sabra, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Sabar dalam hal apa ni? Sabar dalam menghadapi musuh tu, ya. Sabar dalam menghadapi musuh. Sabar berjumpa dengan musuh itu. Yang kedua, wathabbit aqdamana, tetapkanlah tapak, tumit kaki kami. Makna asalnya aqdam itu, maksudnya tetapkan pendirian, tak lari daripada situ. Baru wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan doanya, tiga permintaan ni, Allah Ta'ala sebut doa permintaan mereka yang ketiga, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami ya Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir tu.
Mereka lebih mendahulukan meminta supaya Allah limpahkan kesabaran kepada mereka dalam menjalankan jihad itu, dan Allah tetapkan tapak pendirian mereka. Mengapa demikian? Andai kata mungkin kita yang berada pada posisi mereka, mungkin kita berdoa, ya Allah bagi kemenangan ya Allah, ya Allah bagi kemenangan ya Allah. Mungkin kita akan berkata begitu. Tetapi mereka begitu cerdik. Mereka orang-orang yang beriman, dia tahu bagaimana nak dapatkan nasrullah, pertolongan Allah. Apa sebab supaya kita dapat pertolongan Allah di medan jihad? Apa dia? Yang pertama, kena sabar. Kena sabar. Maka dalam surah Ali Imran Allah bercerita tentang jihad. Akhir surah itu apa Allah Ta'ala sebut? Ya ayuhalladzina amanu sbiru wasabiru. Sabar itu kunci dia pertama. Dan pada ayat sebelum ini Allah Ta'ala dah sebut wallahu ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang bersabar. Maka kalau kita nak dapatkan pertolongan Allah itu, pertama kita kena minta dulu kepada Allah supaya Allah sentiasa limpahkan kesabaran itu kepada kita. Tak mudah bersabar ketika mana kita sedang menghadapi musuh itu. Tak mudah bersabar untuk tetap di medan jihad ketika mana musuh sudah di hadapan. Tak mudah. Maka mereka minta afriq alaina sabara, ya Allah limpahkan kepada kami kesabaran itu. Kerana wa ma sabaruka illa billah. Kita tak mampu sabar kecuali atas pertolongan Allah. Maka kita kena minta supaya Allah limpahkan kesabaran itu pada kita. Tak mudah untuk sabar tu. Sabar itu mudah disebut tapi begitu berat untuk diamalkan. Maka kita kena minta kepada Allah. Yang kedua apa? Kena tetap, tak boleh lari. Fasbutu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Kena tetap. Kalau kamu berjumpa dengan musuh, kata Allah Ta'ala, fasbutu, tetap ada situ. Jangan pergi lari, tak boleh. Maka kita tak boleh cari musuh, tapi kalau jumpa dengan musuh tak boleh pergi lari. Dan itu salah satu asbab Allah bagi pertolongan. Ini yang pertama mereka minta. Baru mereka minta wansurna 'alal qaumil kafirin. Berilah kami kemenangan, menangkanlah kami menghadapi orang-orang kafir. Tentu kemenangan itu nanti Allah Ta'ala bagi. Mengapa? Kerana mereka telah melakukan amalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, iaitulah sabar dan tetap pendirian, tidak pergi lari dalam menghadapi musuh. Jadi kita juga meminta pertolongan gitu. Jangan kita terus minta pertolongan, ya Allah tolong, tapi kita tak melakukan sebab-sebab supaya Allah bagi pertolongan. Kita kesabaran tak ada, pendirian yang tetap tak ada, macam mana pertolongan akan datang? Kita direct minta langsung pertolongan, tapi kita tak melakukan sebab-sebabnya. Jangan begitu. Kalau kita nak dapatkan kemenangan, pertolongan daripada Allah, lakukan dulu sebab-sebab dia tu tadi. Antaranya sabar, tetap pendirian, tak pergi lari. Dan kadang-kadang yang takut mati dia pergi lari. So pertolongan tu tak adalah. Baik, kita teruskan ayat 251. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepada Daud kuasa pemerintahan dan hikmat, iaitu pangkat kenabian, serta diajarkannya apa yang dikehendakinya.
Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia dengan setengahnya yang lain, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Jadi dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan fahazamuhum biidnillah. Lalu mereka pun dapat mengalahkan tentera Jalut binasrillah, dengan pertolongan Allah. Dan Allah Ta'ala ijabatan li du'aihim, itu sebagai ijabah Allah atas doa mereka. Jadi pada ayat 250 tadi Allah merakamkan doa mereka, dan ayat 251 ni Allah nyatakan bahawa Allah langsung kabulkan doa mereka itu. Jadi doa mereka Rabbana afriq alaina sabara wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin itu Allah kabulkan dengan fahazamuhum biiznillah. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka, mampu mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Allah rakam secara khas wa qatala Dawudu Jalut. Nabi Daud alaihi salam lah yang membunuh Jalut pada ketika itu. Kalau kita membaca penjelasan dalam kitab sirah, ya, bahawa Nabi Daud alaihi salatu wassalam membalingnya dengan batu mengenai kening Jalut, sehingga kan Jalut yang berbadan besar pada ketika itu jatuh dan mati di tangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya. Disebutkan dalam tafsir, ya, bahawa ketika mana Nabi Daud ni berjaya membunuh Jalut, maka Talut pun berjanji kepadanya akan mengahwinkan anak perempuan Talut kepada Nabi Daud. Nabi Daud pada ketika itu masih muda. Malah ada pendapat mengatakan masih usia remaja pada ketika itu. So ikutlah di bawah pimpinan Talut. Dan Nabi Daud lah yang berjaya mengalahkan Jalut ini, ya. Al-Imam Ibn Kathir kata dalam tafsir beliau, kana Talutu qad wa'adahu in qatala Jalut ayuzawwijahu ibnatahu. Jadi rupa-rupanya ini ceritalah wallahu alam, sebelum berlaku peperangan ini Nabi Daud Talut bagi motivasi kepada Jalut, kalau nanti kamu berjaya membunuh Jalut, wahai Daud, aku akan kahwinkan engkau dengan anak perempuan aku, dia kata. Dan Masya Allah, binasrillahi ta'ala, Nabi Daud berjaya, ya. Maka Allah Ta'ala jelaskan wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Ketika mana Nabi Daud telah berjaya membunuh Jalut, maka Allah Ta'ala pun kurniakan kepadanya kekuasaan dan kenabian, dan Allah ajarkan kepadanya mimma yasha, apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada ilmu pengetahuan. Ini sesuatu kurnia yang luar biasa, ya. Sebelumnya Allah tidak pernah beri kepada seseorang kekuasaan dan kenabian, ya. Sebelumnya kalau nabi-nabi, raja-raja, Nabi Daud Allah bagi kedua-duanya. Allah jadikan Nabi Daud sebagai raja dan Allah Ta'ala jadikan sebagai nabi. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Maka Nabi Daud ni dikenali seorang yang pandai dalam hal besi dan seterusnya, ya. Dan Allah Ta'ala turunkan kepadanya kitab Zabur, ya. Baru Allah Ta'ala menyebutkan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau Allah tidak menolak sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain, pasti akan rosak bumi ini. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala tidak menolak kejahatan orang-orang yang jahat dengan jihad, pasti akan rosak kehidupan. Maka peperangan itu, walaupun kita lihat dia macam tak baik,
Tapi sebenarnya jihad itu salah satu cara Allah Ta'ala untuk menolak kejahatan orang-orang yang jahat. Kerana kalau mereka dibiarkan, kejahatan akan berterusan. Maka Allah perintahkan jihad supaya orang-orang yang jahat itu berhenti daripada kejahatannya, sehingga akan aman, damailah orang-orang yang lain. Maka jihad makna tujuannya begitu, supaya tidak bumi ini tidak dirosakkan oleh orang-orang yang jahat. Maka Allah perintahkanlah untuk jihad, ya. Walakinnallaha dzu fadlin 'alan nas, walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam, ya. Baik, ayat 252 Allah berfirman, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan kepada Muhammad dengan benar, dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Kisah peristiwa Talut melawan Jalut ini, peperangan ini ayat-ayat Allah yang benar, yang dibacakan kepada Rasulullah, yang disampaikan kepada Rasulullah. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah. Jadi kisah ini salah satu bukti bahawa Rasulullah itu benar-benar Rasul Allah. Mengapa begitu? Kerana Nabi SAW itu seorang yang ummi, tak dapat membaca dan tak dapat menulis. So Nabi dapat menceritakan ini melalui wahyu Allah Ta'ala. Kalau bukan wahyu daripada Allah, maka sudah tentu Nabi tidak tahu tentang cerita ini. Tetapi oleh kerana Nabi telah mendapat wahyu daripada Allah, maka Nabi boleh tahu cerita ini. So ini bukti wa innaka laminal mursalin, bukti bahawa Rasulullah SAW benar-benar daripada kalangan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga kita dapat ambil ibrah daripada kisah yang kita sampaikan sebentar tadi. Dapat kita ambil ibrah pengajaran untuk konteks kehidupan kita sekarang ini, ya. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.